Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang. Saya Tajuddin Abdul Rahman, mengurusi Kelab Penyokong Kerajaan Malaysia. Ingin mengambil kesempatan pada petang ini untuk menyampaikan sedikit maklumat ataupun pesanan kaitan dengan persidangan Parlimen yang sudah bermula pada hari ini. Pagi tadi Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Teragung telah pun merasmikan persidangan Parlimen. Semua berjalan lancar, alhamdulillah. Saya bagi pihak penyokong kerajaan ataupun backbenchers club ingin mengucapkan setinggi tahniah kepada tuanku kerana telah menyampaikan satu ucapan atau titah yang amat mendalam, amat besar artinya kepada bukan sahaja ahli-ahli parlimen yang mendengarnya tetapi juga kepada seluruh rakyat Malaysia. Saya menyimpulkan intipati titah tuanku merupakan satu titah daripada seorang raja berjiwa rakyat, kerana banyak ditekankan dalam titah baginda tuanku adalah berkaitan dengan pembelaan terhadap nasib rakyat dan negara kita pada keseluruhannya. Dari segi kesan COVID dan juga banjir yang telah menimpa sebahagian besar rakyat Malaysia ni, di mana ramai daripadanya bangsa-bangsa ini yang menghadapi banyak masalah dari segi pekerjaan, dari segi pendapatan, dari segi keselamatan dan sebagainya. Jadi tuanku telah mengingatkan ahli dewan, iaitu ahli parlimen dalam menumpukan atau fokus kepada usaha untuk membela nasib rakyat yang terjejas. Yang terjejas dari segi ekonomi, terjejas dari segi keselamatan dan sebagainya. Itulah satu pesanan yang sangat penting saya kira, di mana ahli-ahli dewan termasuk kami daripada backbenchers sudah barang tentu akan akur dengan titah tuanku, dan saya sebagai ketua kepada backbenchers club ingin menyeru kepada rakan-rakan, rakan-rakan ahli-ahli parlimen, penyokong kerajaan, supaya kita menyambut baik dengan memainkan peranan, sebagaimana yang diharapkan oleh tuanku tadi. Jadi selain daripada itu adalah perkara lain berkenaan dengan kebangkitan semula ekonomi negara, umpamanya juga disebut masalah peluang pekerjaan, masalah perumahan, dan banyak lagi yang disebutkan. Semuanya boleh disimpulkan sebagai isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan rakyat, membela rakyat. Jangan lupa, begitulah maksud tuanku. Kita ahli-ahli parlimen, terutamanya backbenchers, saya sebagai pengurusi ingin mengingatkan rakan-rakan saya dalam kelab ini, penyokong ini, supaya kita menyambut baik seruan daripada Duli Yang Maha Mulia tuanku. Caranya ialah kita sebagai backbenchers, peranan kita yang utamanya pertama sekali ialah menyokong kerajaan, bagi memastikan bahawa kerajaan itu tidak tergugat, tidak terganggu
dengan perkara-perkara lain yang tidak penting, politik remeh-temeh ataupun kepentingan-kepentingan sempit, sama ada daripada parti-parti politik ataupun kumpulan-kumpulan tertentu, mesti dibuang jauh-jauh. Kerana kita tidak mampu untuk membuang masa dan tenaga. Kan persidangan kita cuma 2 minggu saja lebih kurang. Jadi kalau dah banyak masa terbuang, bercakaran, berantakan sesama kita, apa faedahnya? Jadi pertama sekali backbenchers, kemungkinan besar kita tu selalunya ialah bercanggah atau berbeza pendapat dengan pembangkang, kan? Kadang-kadang berlarutan, pertelingkahan hujah di antara pembangkang dengan backbenchers. Jadi merugikan. Saya ingin bukan saja mengingatkan rakan-rakan sejawat daripada backbenchers supaya kita sebagaimana saya sebut tadi, menjaga keutuhan kerajaan. Dan sebagaimana yang kita semua orang tahu bahawa backbenchers ini terdiri daripada berbagai parti politik. Kerajaan kita pun didokong oleh parti-parti politik yang berbeza. Sekarang ni pula pilihan raya negeri Johor sedang berlangsung. Jadi saya ingin mengingatkan diri saya dan juga kepada rakan-rakan semua daripada backbenchers supaya jangan dibawalah politik di Johor tu ke dalam dewan sini. Dewan ini. Johor tinggal di Johor. Itu pada bola yang berlainan. Ini di parlimen kita bercakap tentang kepentingan rakyat keseluruhannya. Jadi keadaan kena aman, damai, harmonis, terutama kita sesama kita dalam backbenchers yang terdiri daripada berbagai parti politik ini. Walaupun berdentum-dentam kita dengar di luar sana, terutamanya di Johor, jangan dibawa ke dalam Dewan Parlimen. Jadi banyaklah yang telah dilaksanakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pun kita tengok telah membawa Malaysia ke satu era di mana menebus kembali kegagalan kerajaan Pakatan Harapan. Sama ada dalam negeri atau luar negeri. Umpamanya kita lihat baru-baru ini dia baru balik daripada Thailand, baru balik daripada Cambodia. Sebelum ini dah pergi ke Singapura, ke Brunei, ke Indonesia. Dan kita dapati lawatan dia keluar negara ni membawa banyak kemajuan di mana hubungan antara Malaysia dengan negara-negara ini bagus, kan? Hubungan dengan negara-negara lain juga yang besar-besar, yang sangat penting kepada Malaysia ni, sebenarnya dari segi pasaran produk sawit kita, minyak sawit kita, mendapat sambutan yang begitu baik hingga kan harga sawit dah melonjak ni, 5,000 lebih satu tan. Dan hari ini saya baca kemungkinan besar akan meningkat sampai 6,500 ringgit satu metrik tan. Ini hebat. Jadi sebelum ini dulu di masa Tun Dr. Mahathir, hubungan luar kita, diplomasi kita, hubungan diplomatik antara Malaysia ni dengan negara-negara luar ni tak elok, tegang, dan pelabur-pelabur asing pun tidak menaruh kepercayaan kepada Malaysia sebagai satu destinasi
untuk mengadakan hubungan perdagangan dan juga untuk melabur. Ya. Jadi dengan sebab itulah kita pada satu ketika dulu menghadapi masalah umpamanya kelapa sawit kita tak ada orang nak beli, sampai nak minum satu sudu satu hari pula baru selesai nak menyelesaikan masalah. Ada permintaan terhadap kelapa sawit, nak menaikkan harga minyak. Ini semua yang lucu-lucu dulu kan. Tapi sekarang ni tak payah. Secara automatiknya kita dapati permintaan yang begitu tinggi daripada luar negara, China, India, Eropah dan sebagainya terhadap produk kita. Ya. Jadi ya, bukan saya nak kata mengangkat yang Perdana Menteri tak tentu pasal, tapi ini fakta. Fakta. Boleh tanya orang Felda, boleh tanya pekebun-kebun sawit. Ya. Dan begitu juga dari segi perniagaan, ya, IKS, industri kecil dan sederhana dah mulai buka semula, dah mereka mencari makan dan sebagainya. Peluang pekerjaan pun dah bertambah. Ya. Jadi kepimpinan kerajaan ya, di bawah Perdana Menteri menunjukkan masa depan yang cerah. Ya. Setakat ini kita telah pun mencapai pertumbuhan ekonomi KDNK 3%. Ya? Dan dijangkakan kalau keadaan elok, stabil, tak ada apa-apa gangguan, dia akan meningkat kepada 5 ke 6% tahun depan. Ya? Jadi ini yang kita nak lihat. Ya? Dan kepada kabinet, menteri-menteri apa semua begitu, mereka kena sokonglah Perdana Menteri ini. Bukan saya sokong. Mereka kena buat kerja. Saya nak sebagai pengurusi backbencher dia bercakap, kita backbencher mengharapkan front bench atau menteri-menteri sokong Perdana Menteri dengan buat kerja. Ya? Supaya matlamat yang diunjurkan itu dapat dicapai untuk kepentingan rakyat. Dan saya ingin mengingatkan di sini, iaitu memanglah menteri-menteri ini pun dalam kabinet ini berlainan parti. Ya. Jadi berlainan parti, janganlah ingat ini Perdana Menteri bukan ketua parti aku. Jadi orang kata buat apa orang kata? Kerana rakyat lah, kerana negara. Maknanya tak ambil berat lah sangat. Umpamanya kerana pasal bukan ketua sendiri, parti sendiri. Tak boleh begitu. Ya? Saya ingin mengingatkan kepada mereka, tak boleh buat begitu. The moment you already in the cabinet, Perdana Menteri dah lantik you sebagai menteri, timbalan menteri, you are mereka semua adalah dalam satu pasukan. Tak adalah parti-parti dah. Tak? Baru boleh betul buat kerja. Kalau masih lagi dalam kabinet pun nak berparti-parti, payahlah. Betul tak? Ini saya nasihat saya. Saya ingat rakyat pun melihat begitu. Ya, rakyat pada hari ini menerima kerajaan keluarga Malaysia ini. Ya tak? Dan ingin melihat kerajaan ini dapat menunjukkan prestasi yang cemerlang. Ya? Bagaimana nak cemerlang kalau dalam kabinet menteri-menteri pula kerana berbeza parti, maka berbeza komitmen. Komitmen. Ya? Tak boleh lah. Komitmen kena sama. Bagi satu tim. Saya dapat juga. Saya dengar juga berita-berita ni. Ada menteri-menteri itu yang tidak begitu orang kata akur, patuh dengan arahan Perdana Menteri. Oh, ini kuat. Kerana pasal apa? Oh, dia daripada parti yang lain. Perdana Menteri daripada UMNO. Ya? Surat-surat arahan daripada Perdana Menteri pun tidak diambil berat.
tidak dihiraukan. Ya, saya ada bukti-bukti kukuh ni. Benar tak? Saya akan bangkitkan nanti dalam parlimen apabila saya berbahas nanti. Tapi di kesempatan ini saya nak sebut juga, ya, kepada media supaya semua orang tahu arahan Perdana Menteri kadang-kadang diperap begitu aja. Mana boleh begitu? Kalau begini susahlah Yang Amat Perdana Menteri nak buat kerja. Memanglah saya tahu Yang Amat Perdana Menteri ni orangnya baik. Dia pertama sekali kalau boleh dia tak nak. Dia tak reti nak marah orang. Benar tak? Dia tak reti nak marah orang. Cakap pun slow-slow. Jadi janganlah pula kita ambil kesempatannya begitu. Jadi saya haraplah semua yang di dalam kabinet itu, dan kami daripada backbenchers memang dah bersatu sebenarnya. Ya, pada penggal yang sudah, kita pernah mengadakan satu perjumpaan ahli-ahli backbenchers yang datang daripada berbeza parti, berlainan parti. Kita sepakat masa itu, iaitu kita menyokong kepimpinan Perdana Menteri. Saya panggil perjumpaan. Semua menyokong. Maknanya parti-parti, kerajaan-kerajaan. Itu sebabnya kita boleh duduk semeja, makan semeja di pejabat saya tu, pejabat BBC tu. Sebab apa kita menyokong? Kerana kita nak fokus kepada rakyat. Betul tak? Jadi dengan sebab itu, saya mengingatkan backbenchers dan juga kita backbenchers, menteri-menteri kabinet ni front bench. Jadi front bench kena main peranan. Saya rasa selain saya menyeru kepada pihak kerajaan, saya juga menyeru kepada pihak pembangkang. Ya. Pertamanya, sebelum saya membuat apa-apa komen ataupun memberikan pendapat, saya nak ucap tahniah dan terima kasih kepada pembangkang, kerana pembangkang telah pun membantu, ya, dan telah pun sepakat dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, ya, untuk tumpu kepada fokus kepada isu rakyat. Ya, supaya maknanya mereka sebagai pembangkang pun dia nak jadi pembangkang yang membina, konstruktif opposition. Ya, dia nak lihat itu, bukan nak jadi bangkang for the sake of bangkang je. Tapi dalam pada itu, ya, saya lihat juga kadang-kadang tak boleh nak kontrol. Dah berjanji dah untuk menjaga keharmonian, untuk bekerjasama, tumpu kepada masalah rakyat. Tapi bila berucap tu, kadang-kadang tak boleh nak kontrol mulut tu. Dah sedap cakap kan? Piang. Jadi ada masanya kata-kata yang dikeluarkan, dihamburkan dalam Dewan itu tidak melambangkan yang kita ni dah bersepakat. MOU dah ditandatangani. Kita nak buat satu reformasi, transformasi kepada parlimen. Ya tak? Tapi yalah, perlulah saya terutama pemimpin mereka, ketua-ketua parti mereka tu, ya, supaya membimbing ahli-ahli dia, ya, supaya maknanya berbahas dalam Dewan dalam spirit ataupun semangat, iaitu kita sekarang ingin menumpuk kepada kerja-kerja yang membawa kebaikan kepada rakyat. Kalau tegur-tegur kerajaan pun boleh tegur, tak ada masalah. Nak tegur menteri,
Mana yang tak betul, saya bersokong. Tak kisah daripada pembangkang ke, daripada backbench. Ya. Tetapi janganlah personal, ekstrim. Seperti menggunakan perkataan-perkataan yang kesat-kesat. Ya. Ataupun menyentuh pribadi dan sebagainya, itu tak sesuai lah ya, untuk mewujudkan keadaan yang harmoni yang dalam dewan itu. Jadi saya untuk setakat inilah, untuk setakat ini itulah saja yang saya nak sampaikan, ya. Dan insyaAllah saya akan mengambil bahagian dalam perbahasan nanti, membahaskan titah Tuli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Agung. Saya akan elaborate lagi tentang strategi, program, tindakan yang sewajibnya, seharusnya dilaksanakan oleh kerajaan untuk mencapai matlamat ekonomi Malaysia bangkit semula, untuk mewujudkan peluang pekerjaan, untuk membela nasib peniaga kecil dan sebagainya. Jadi secara spesifik, cadangan-cadangan ini nanti akan saya bawa dalam perbahasan. Dan juga rakan-rakan saya daripada klub penyokong kerajaan ini tentu juga akan membawa cadangan-cadangan ini. Ya. Jadi itulah saja saya nak sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.